Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Abdul Hakim bin Abdul Karim. Nombor metrik 051667. Pada hari ini kami akan membentangkan tajuk Thomas Hobbes. Kod subjek USI 42002. Mata pelajaran Al-Falsafah Al-Hadithah. Nama pensyarah Dr. Razali bin Musa. Pertama sekali saya akan menerangkan latar belakang Thomas Hobbes. Thomas Hobbes dilahirkan pada 5 April pada tahun 1588 di Westport, Wiltshire di England. Beliau meninggal dunia pada 4 Disember tahun 1679 di Dewan Harwi, Derbyshire. Beliau hidup dalam sekitar 91 tahun. Thomas Hobbes seorang ahli falsafah Inggeris yang dianggap sebagai salah seorang pengasas falsafah politik moden. Thomas Hobbes terkenal dengan karyanya pada tahun 1651 dibentang yang merangkumi teori konsep sosial yang telah dikemukakan sebagai asas bagi kebanyakan falsafah politik barat kemudiannya. Selain daripada falsafah politik, Thomas Hobbes juga telah menyumbang kepada pelbagai bidang lain termasuk sejarah, undang-undang, geometri, fizik gas, biologi, etika dan falsafah umum. Walaupun Hobbes dengan rasionalnya memihak kuat kepada faham kemutlakan pemerintah, Thomas Hobbes juga mengembangkan beberapa asas pemikiran liberalisme Eropah, hak individu, kesamaan semula jadi semua manusia, sifat buatan perintah politik yang membawa kemudiannya kepada perbezaan antara masyarakat awam dan negeri. Pandangan bahawa semua kuasa politik yang sah mesti berwakil dan berdasarkan persetujuan orang ramai. Dan satu tafsiran bebas terhadap undang-undang yang meninggalkan orang-orang bebas untuk melakukan apa sahaja yang tidak jelas dilarang oleh undang-undang. Pemahamannya mengenai manusia sebagai jisim dan gerakan yang mematuhi undang-undang fizikal yang sama seperti jisim dan gerakan yang lain kekal berpengaruh. Dan pendapatnya mengenai naluri manusia sebagai satu kerjasama berkepentingan diri dan komuniti politik berdasarkan kontrak sosial menjadi salah satu topik utama falsafah politik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farhan bin Osman. Nama metrik 051747 dan insyaAllah saya akan membentangkan bahagian saya iaitu sejarah Thomas Hobbes. Jadi Thomas Hobbes ini dilahirkan di Malmesbury seperti mana yang diterangkan oleh saudara Hakim tadi. Ia dilahirkan pada tanggal 15 April 1588 dan ketika Hobbes dilahirkan, Amara Spanyol ini sedang menyerbu Inggeris. Dan seorang ayah Hobbes ini adalah seorang pendeta di Westport bahagian dari Malmesbury dan ayahnya bermasalah dengan pihak gereja tersebut sehingga melarikan diri daripada kota tersebut dan meninggalkan Hobbes untuk diasuh oleh pamannya iaitu bapa saudaranya. Jadi pada tahun 1603 sehingga 1608 Hobbes belajar di Magdalen Hall di Oxford pada usia 14 tahun. Dan menurut kesaksian peribadi Hobbes tersebut, ia tidak menyukai pelajaran fisika dan logika Aristoteles. Ia lebih suka membaca mengenai eksplorasi terhadap penemuan tanah-tanah baru serta mempelajari peta-peta bumi dan bintang-bintang. Dan kerana itulah astronomi adalah bidang sains yang mendapat perhatian daripada Hobbes ini dan terus dikudati oleh Hobbes. Kemudian Hobbes juga menyesali kerana ia tidak mempelajari matematik saat menempuh pendidikan di Oxford. Jadi setelah menempuh pendidikan, Hobbes mendapat pekerjaan sebagai pengajar ataupun cikgu kepada keluarga bangsawan
yakni keluarga Cavendish, seorang tokoh juga. Dan ia merupakan anak murid Hobbes. Dan juga merupakan pewaris keluarga tersebut, keluarga Cavendish tadi. Jadi selain sebagai guru, Hobbes juga berperanan sebagai sekretaris, iaitu macam setiausaha lah, teman dan bendahara dari William Cavendish ini. Jadi pada tahun 1614 hingga 1615 itu, Hobbes dan William ini melakukan perjalanan ke Perancis dan Itali, di mana keduanya mempelajari bahasa Itali. Dan sepulangnya daripada Inggeris pada tahun 1616, Cavendish ini berhubungan dengan Francis Bacon, dan Hobbes sempat melakukan beberapa pekerjaan setiausaha untuk Bacon ni. Jadi bersama dengan William, Hobbes berkenalan dengan dunia politik, baik dalam pemikiran maupun praktik. Jadi William pada tahun 1614 dan 1621 merupakan anggota parlimen, sehingga Hobbes dipastikan turut serta dalam sidang-sidang parlimen. Jadi William Cavendish ini meninggal pada tahun 1628, dan saat itu Hobbes telah menyelesaikan terjemahan dari Thucydides. Jadi karya Hobbes ini merupakan karya ilmiah yang berharga, kerana merupakan karya pertama yang merupakan terjemahan bahasa Inggeris langsung dari bahasa Yunani. Selain itu, di dalamnya terdapat peta dari dunia Yunani kuno yang dikumpulkan dari banyak sumber dan digambarkan oleh Hobbes itu sendiri. Dan di dalam karya tersebut, Hobbes memperlihatkan sikapnya yang pro terhadap monarki Inggeris ini dan tidak begitu menyukai sistem demokrasi. Dan di dalam biografinya, Hobbes mengatakan bahawa Thucydides ini adalah sejarawan kegemarannya, sebab ia memperlihatkan betapa tidak kompetennya ataupun tidak sesuainya dalam sistem demokrasi ini. Jadi setelah kematian William, Hobbes berhenti dari pekerjaannya dalam keluarga Cavendish itu selama 2 tahun. Dan pada waktu tersebut, ia bekerja lagi sebagai guru daripada anak bangsawan. Dan pada tahun 1629 hingga 30, Hobbes dan muridnya itu melakukan perjalanan ke Perancis dan Swiss di Genoa selama bulan April hingga Jun pada tahun 1630. Jadi Hobbes mulai membaca buku Euclides yang berjudul Elemen-Elemen dan tertarik atas metod Euclides itu. Dan setelah kembali kepada Inggeris pada tahun 1631, Hobbes kembali bekerja pada keluarga Cavendish untuk menjadi guru dari anak William. Pada waktu inilah Hobbes menghabiskan waktu untuk mempelajari matematik dan bidang-bidang sains lainnya. Dan pada tahun 1630, tahun yang penting dalam perkembangan intelektual Hobbes. Dan sepanjang inilah perhatian Hobbes terhadap sains, khususnya optik. Optik ini fizik, mulai berkembang. Selain itu, pemikiran filsafat politik Hobbes juga mulai berkembang sebagaimana terlihat daripada buku Elemen-Elemen Hukum yang dikeluarkannya pada akhir tahun 1630-an. Pada tahun 1634, Hobbes dan muridnya kembali melakukan perjalanan ke Eropah daratan, iaitu Perancis dan Itali. Dan perjalanan tersebut memberi pengaruh besar terhadap perkembangan intelektual Hobbes ini, kerana ia berkenalan dengan ilmuwan dan para ahli matematik dari Perancis. Dan di dalam biografinya, Hobbes mengatakan bahawa ia telah mempelajari prinsip-prinsip dari ilmu alam di Perancis. Dan setelah Hobbes kembali ke Inggeris pada bulan Oktober 1636, ia banyak menggunakan waktunya untuk karya-karya falsafah ini. Jadi hal tersebut dikarenakan muridnya sudah mulai dewasa, sehingga Hobbes memiliki banyak waktu luang. Jadi salah satu karya sains falsafah Hobbes ini yang paling awal adalah sebuah manuskrip tentang fizik yang berjudul Latin Optical. Dan karya tersebut telah selesai dikerjakan pada tahun 1640. Hobbes juga menulis manuskrip lain tentang metafizik dan epistemologi. Dan pekerjaan Hobbes dalam bidang sains ini dan metafizik ini terhenti pada akhir tahun 1630-an kerana situasi politik pada ketika itu. Dan pada tahun 1637, kekuasaan Raja Charles I mula dipersoalkan. Hobbes memperlihatkan dukungan kepada raja dengan mendedikasikan buku beliau iaitu Elemen-Elemen Hukum untuk menjawab persoalan kekuasaan tersebut. Kedua karya Hobbes yang berikutnya, Leviathan, mengembangkan lebih lanjut pemikiran dalam buku tersebut meskipun esensi ketiganya sama. Dan pada tahun 1640, Hobbes mulai mempertimbangkan untuk tinggal di Paris dengan alasan keselamatan dirinya dan untuk lebih merangsang pemikirannya. Akan tetapi, apa yang menjadi alasan langsung dari kepergian Hobbes dari Inggeris menuju Perancis adalah debat yang terjadi di Parlimen pada tanggal 7 November 1640. Di sana, para anti-monarki mulai menyuarakan penentangan terhadap orang-orang yang pro-monarki
dan mendukung kekuasaan raja tersebut. Kerana Hobbes khawatir akan dipanggil untuk mempertanggungjawabkan elemen-elemen hukum, akhirnya pergi ke Paris. Dan di Paris, Hobbes dengan cepat menyatu dengan situasi tersebut, situasi intelektual di sana kerana dibantu oleh rakannya Mersenne. Pada tahun 1642, Mersenne ni, kawan Hobbes ni juga membantu penerbitan karya Hobbes, Leviathan tersebut. Dalam melalui buku tersebut, Hobbes mengukuhkan diri sebagai penulis dalam bidang politik yang memiliki reputasi di seluruh Eropah. Tidak lama kemudian, Mersenne juga membantu penerbitan beberapa contoh karya Hobbes dalam bidang fizik dan optik di dalam 2 volume buku kompilasi pada tahun 1644. Dan judul dari kedua karya Hobbes ini adalah Cogitata Physicum Mathematica dan Universe. Melalui Mersenne juga, Hobbes dapat berkenalan pada awal tahun 1640-an dengan para falsafah dan ilmuwan Perancis. Dan selama tahun 1640-an itu, Hobbes lebih banyak memberikan perhatian kepada fizik, metafizik dan teologi ketimbang falsafah politik. Pada tahun 1642 hingga 43, Hobbes menulis karya yang melawan pandangan seorang falsafah Aristotelian Katolik yang bernama Thomas White. Dan kemudian pada tahun seterusnya, Hobbes ni berpolemik dengan seorang teologi gereja Anglikan yang juga bernama John Bramhall mengenai hakikat kehendak bebas. Polemik itu jadi cukup panjang dan memakan waktu cukup yang lama. Dan pada tahun seterusnya, Hobbes diminta untuk menjadi pengajar matematik bagi Pangeran Charles II ni, iaitu anak daripada Raja Charles I. Dan pekerjaan tersebut membawa Hobbes berhubungan lebih intensif ataupun lebih rapatlah dengan para politik, pejabat istana dan pejabat-pejabat gereja semua itulah. Yang semuanya merupakan pihak-pihak yang pada pro-monarki ni. Jadi situasi tersebut membuat Hobbes kembali memasuki bidang politik. Karya Hobbes yang berjudul Leviathan tadi diterbitkan di Inggeris dengan bantuan seorang temannya pada bulan April 1691. Pada tahun 1648, Hobbes mulai merencanakan untuk kembali ke Inggeris. Dan beberapa lama kemudian, situasi politik Inggeris telah berubah. Kerana pada tahun seterusnya, Raja Charles I dieksekusi. Dan daripada itu, situasi Hobbes juga berubah sebab Mersenne telah meninggal dunia. Dan Mersenne, seorang sahabat lain Hobbes ini, pindah ke Perancis Selatan. Dan buku Leviathan yang ditulis oleh Hobbes itu dapat dilihat sebagai pengesaran pandangan politiknya yang ke arah lebih neutral. Sebab di situ ia tidak terang-terangan mengaku dirinya pro-monarki, melainkan berbicara soal kekuasaan sahaja. Sebaliknya, pandangan Hobbes dalam soal agama di dalam buku Leviathan itu membuatkan Hobbes memiliki masalah dengan orang-orang di sekitar Raja Charles II ni, khususnya kaum agamawan lah. Jadi Hobbes ini terancam untuk dibawa ke pengadilan, dan beberapa waktu kemudian para pejabat gereja ini di Perancis memutuskan untuk membawa Hobbes ke pengadilan. Dan kerana itu, Hobbes melarikan diri dari Perancis pada pertengahan bulan Disember 1651 dan seterusnya menuju ke Inggeris. Seterusnya, Hobbes kembali ke London dan Hobbes menetap kembali kepada pekerjaannya dahulu, iaitu menjadi pengajar daripada keluarga bangsawan lah. Dan nama buruk yang diterima Hobbes kerana karya Leviathan itu tidak muncul. Kebanyakan pembawa awal dari buku tersebut cukup terkejut dengan isinya tentang agama, namun tidak segera menyuarakannya. Selain kaum agamawan, kumpulan lain yang merasa terganggu dengan buku Leviathan ini adalah daripada kaum akademik, daripada universiti sanalah. Hal itu menyebabkan Hobbes mendapat kritikan dari kalangan akademik. Salah satu akademik yang mengkritik Hobbes adalah John Wallis. Mereka terlibat dalam polemik dalam bidang matematik selama hampir 20 tahun. John Wallis ini adalah seorang ahli matematik. Jadi pada tahun 1660-an, Hobbes mendapat tekanan dari pihak agamawan kerana pandangannya tentang agama. Pada awal tahun tersebut, ada rumor yang mengatakan beberapa uskup gereja Anglikan ini akan menentangkan pandangan Hobbes sebagai sesat. Selain itu, pada tahun seterusnya, Komite Dewan Rakyat, iaitu House of Commons, didesak untuk menyiasat buku Leviathan tersebut. Jadi Hobbes merespon tekanan yang muncul dengan menerbitkan tulisan-tulisan pada akhir tahun tersebut yang secara terbuka untuk mempertahankan dirinya dari segala kritikan mengenai keimanan Hobbes ini. Jadi beberapa tulisan tersebut, termasuk biografi singkat Hobbes, adalah mempertimbangkan ulang tuan Hobbes, penerjemahan appendix kepada terjemahan bahasa Latin dari Leviathan yang mempertahankan kait tersebut dari tuduhan sesat pada tahun 1668. Sebuah biografi dalam bahasa Latin
pada tahun 1679 dan sebuah karya tentang polemik sejarah gereja dalam bahasa Latin berjudul Historia Ecclesiastica pada tahun 1688. Dan akhir hidup pada untuk Thomas Hobbes ini pelbagai publikasi lah yang dilakukan Hobbes dengan ditambah karya-karya lain tentang matematik dan terjemahan dan audisi karya Homerus dalam bahasa Inggeris membuktikan produktiviti Hobbes pada usia semakin lanjut. Hobbes berusia 63 tahun ketika Leviathan diterbitkan dan ia terus menulis hingga umur 91 tahun ketika ia meninggal. Sehingga ia meninggal. Hobbes hidup bersama keluarga Cavendish yang memberinya perlindungan dan keamanan. Kemudian saat Pangeran Charles II ni, mantan muridnya, mendapatkan kekuasaan Inggeris, Hobbes mendapat pengampunan kerana ia lari ke Inggeris dan berpihak kepada kubu anti-monarki. Jadi Hobbes memiliki pengikut setia di Inggeris, namun ia lebih dihormati dan memiliki pengaruh di Perancis. Jadi dianggap sebagai salah satu tokoh filsafat terbesar yang pernah ada dan buku Leviathan ini menjadi terkenal di sana. Jadi Hobbes meninggal pada tanggal 4 Disember 1679. Ia mengidap sakit serius sejak bulan Oktober dan seminggu sebelum meninggal ia terkena stroke. Hobbes dimakamkan di Hucknall dekat Hartwell Hall. Dan di atas batu nisan terdapat perkataan yang ditulis oleh Hobbes sendiri, iaitu dia adalah seorang ahli dan kerana reputasinya dalam banyak ilmu, ia dikenal luas baik di dalam negeri maupun luar negeri. Jadi saya rasa itu sajalah untuk sejarah Thomas Hobbes ini. Jadi kita pergi ke seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdullah Hamid bin Cik Azmi, nombor matrik 051584. Saya akan bentangkan sifat semula jadi manusia menurut Hobbes. Menurut Hobbes, tindakan manusia boleh dibahagikan kepada dua, iaitu melalui perasaan dan keinginan serta penggunaan akal. Tetapi satu keistimewaan manusia ialah manusia adalah tunggal dan unik kerana mereka boleh menggawa gerak-geri dan menentukan kehidupan mereka sama ada baik atau buruk. Penjalanan masyarakat boleh difahami dan dikawal dengan mengikuti beberapa prinsip dan rukun yang menjelaskan kewujudan dan gerakan masyarakat melalui kaedah saintifik seperti yang berlaku pada badan fizikal dan mekanikal. Seterusnya, masalah utama Hobbes adalah untuk menentukan cara hidup manusia dan formula untuk membentuk sebuah masyarakat yang stabil daripadanya. Menurut Hobbes, terdapat dua sifat asas manusia, iaitu sifat keinginan dan sifat kebencian. Selain itu, Homo homini lupus, iaitu manusia adalah serigala bagi yang lain. Ini bermaksud manusia secara semula jadi saling mengancam. Oleh itu, konsep pemeliharaan diri ditekankan. Manusia bukan sahaja ada hak untuk terus hidup, malah juga untuk mengelakkan diri daripada diancam oleh manusia lain. Keinginan keselamatan itulah yang menjadi asas keperluan kepada sifat manusia untuk memiliki kuasa dan barangan yang jelas kerana setiap tahap keselamatan yang diperlukan masih lagi terjamin. Sifat semula jadi manusia yang sedia ada mempengaruhi bagaimana dia bertindak dalam masyarakat. Oleh itu, Hobbes menyatakan kepentingan memiliki kuasa silver untuk mengawal tingkah laku manusia kerana selaras menjadikan negara tersebut bertamadun. Hobbes dapat merumuskan keadaan sebelum adanya institusi masyarakat, iaitu kaedah semula jadi manusia yang tidak rasional dan tidak terurus dalam memulakan dan menjalankan sesebuah negara. Negara sebagai Leviathan. Hobbes mengibaratkan negara sebagai Leviathan, sejenis monster, makhluk raksasa yang ganas, menakutkan dan bengis yang terdapat dalam kisah Perjanjian Lama. Makhluk ini selalu mengancam kewujudan makhluk-makhluk lain dan harus mematuhi segala perintahnya. Walau demikian, Hobbes berpendapat manusia dalam keadaan semula jadi bukanlah sejenis haiwan social animal seperti yang dikemukakan Aristotle. Sebaliknya, naluri manusia mendorong seseorang untuk bersaing atau berperang.
itulah yang kemudian memaksa akal manusia untuk mencari kehidupan alternatif yang lebih baik di mana manusia dapat mengengkang hawa nafsunya. Menurut Hobbes dianggap tidak boleh berfikiran rasional berdasarkan state of nature-nya. Maka mereka perlu menyerahkan kepada satu leviathan atau kuasa besar untuk mengurus tabir hidup dan mengekalkan self-preservation hidup mereka. Hobbes berpendapat bahawa terbentuknya sebuah negara atau kedaulatan pada hakikatnya sebuah kontrak atau perjanjian sosial. Dalam perjanjiannya itu manusia atau individu secara sukarela menyerahkan hak-haknya serta kebebasannya kepada seorang penguasa negara atau seperti Dewan Rakyat. Pada intinya, pandangan Hobbes menyatakan bahawa kekuasaan yang tertib dan kuat adalah kekuasaan yang berada di bawah satu orang yang diberikan kedaulatan oleh rakyatnya, di mana setelah rakyatnya memberikan hak-haknya kepada sang penguasa, rakyat tidak dapat lagi menarik hak tersebut, apalagi mendapatkan hak tersebut kecuali sang penguasa memberikannya. Dengan keadaan yang demikian, rakyat akan tertib kerana takut akan kekuasaan di luar perjanjian yang dijalankan kerana rakyat tidak dapat menggugat. Keadaan ini dipanggil oleh Hobbes sebagai kontrak sosial. Hal ini sangat perlu dijalankan untuk menghindari perang antara manusia kerana menurutnya manusia sentiasa berhasrat untuk bebas dengan menguasai yang lain. Keadaan pemerintahan yang absolut seperti ini oleh Hobbes dianggap mampu mengatasi konflik dalaman yang terjadi di Inggeris. Sekian, terima kasih daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Anwar Safaruddin Ahmad bin Wafi Al-Khan, nombor metrik 051644. InsyaAllah pada hari ini saya akan membentangkan karya-karya Thomas Hobbes. Karya yang pertama, tajuknya adalah Leviathan or the Matter, Former and Power of Commonwealth, Ecclesiastical and Civil, atau lebih dikenali sebagai Leviathan. Karya ini diterbitkan pada tahun 1651. Karya ini sebenarnya satu siri karya terdahulu yang telah disempurnakan. Tajuk asal karya ini berasal daripada raksasa Leviathan dalam kitab suci. Penerbit kepada karya itu ialah pada waktu itu ialah Andrew Crook. Buku ini adalah salah satu buku klasik terkenal dan selari dengan The Prince, iaitu daripada karya Machiavelli. Leviathan ditulis semasa Perang Saudara Inggeris pada tahun 1642 sehingga 1651. Isi karya ini bercakap tentang struktur masyarakat, kerajaan rasmi dan juga kontrak sosial. Seterusnya, karya yang kedua adalah The Element of Law, Natural and Politic. Ini adalah karya mula-mula daripada Thomas Hobbes yang masih berupa naskah mentah yang diterbitkan pada tahun 1640. Karya ini menjelaskan unsur undang-undang, semula jadi dan politik, dan menjadi titik permulaan pemikiran falsafahnya tentang hubungan manusia yang mempunyai akhlak, keadilan, undang-undang dan darjat. Karya yang seterusnya adalah De Cive. Karya ini pada asalnya diterbitkan dalam bahasa Latin di Paris pada tahun 1642. Diikuti oleh dua lagi edisi bahasa Latin yang diteruskan pada tahun 1647 daripada Amsterdam. Terjemahan bahasa Inggeris karya ini telah diterbitkan pada tahun 1651 di London di bawah tajuk Philosophical Rudiment yang menceritakan tentang kerajaan dan masyarakat.
Di Civil ialah yang pertama dalam trilogi karya ini yang ditulis oleh Hobbes. Dua lagi karyanya iaitu dalam trilogi ini iaitu De Corpore yang diterbitkan pada tahun 1655 dan juga De Homine yang diterbitkan pada tahun 1658. Okey, seterusnya, karya yang seterusnya adalah De Corpore. De Corpore kebanyakannya menumpukan kepada asas-asas. Ianya terdiri daripada 4 bahagian. Bahagian yang pertama merangkumi logik. Bahagian yang kedua dan ketiga berkenaan badan abstrak. Iaitu bahagian yang kedua yang menceritakan tentang konsep saintifik dan geometri. Bahagian yang ketiga pula sebenarnya ia menumpukan kepada matematik secara umum. Kemudian bahagian yang keempat ianya pula bercerita tentang fenomena alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita pergi kepada bahagian yang terakhir. Ahli falsafah Thomas Hobbes, iaitu bahagian kesimpulan. Secara umumnya kita mengetahui Thomas Hobbes ini adalah merupakan ahli falsafah Inggeris yang menerapkan pemikiran berasaskan empirism. Empirism ini bermaksud falsafah menurut Hobbes. Falsafah adalah suatu ilmu pengetahuan yang diambil kira melalui mengambil daripada kesan atau akibat yang berupa fakta yang diamati. Dan segala berlaku tu ditentukan oleh sebab tertentu. Antara mengikut sesuatu perkara yang berlaku itu mengikut hukum ilmu pasti dan ilmu alam. Yang maknanya Hobbes ini berpandangan bahawa sesuatu perkara diamati oleh panca indera dan bertentangan dengan golongan rasionalisme. Rasionalisme adalah mereka yang menjadikan pemikiran manusia adalah sebagai mekanisme untuk memahami sesuatu perkara. Sebagai ahli falsafah, terdapat idea-idea yang diutarakan oleh Thomas Hobbes, antaranya kemandirian falsafah. Info tambahan, beliau juga merupakan seorang perintis kemandirian falsafah. Kemandirian falsafah ini bermaksud segala konsep-konsep falsafah tidak dipengaruhi oleh keagamaan. Melainkan segala konsep falsafah itu bergerak secara lahiriah. Sebagai contoh, beliau menganggap Tuhan, roh dan malaikat, yakni perkara sam'iyah itu adalah bukan falsafah. Hujahnya kerana perkara sam'iyah itu tidak dapat dicerap oleh panca indera. Menurut beliau lagi, falsafah ni adalah terdiri pada 4 komponen. Yang pertama geometri, yang kedua fizikal. Yang ketiga etika, yang keempat politik. Okey. Idea yang kedua iaitu pandangan kepada manusia. Mengikut ahli falsafah ni, manusia adalah setumpuk material yang bekerja atau bergerak menurut hukum-hukum ilmu alam. Yakni manusia ini adalah dipengaruhi oleh alam semula jadi. Dan akhirnya
ideanya mengenai kenegaraan melalui karya agungnya Leviathan. Menurut beliau, dalam buku ini beliau mengatakan negara haruslah berkuasa mutlak dan ditakuti oleh rakyat, kerana dengan cara inilah manusia akan mengalami ataupun manusia akan menjadi mengikut manusia dapat mengalami ketertiban dan kebahagiaan. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.